Pencari Solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Rakan-rakan saya yang terus setia bersama-sama dengan kami 9.13 minit malam waktu ini bersiaran kita untuk segmen Dari Hati untuk kita dengarkan pelbagai lagi kupasan menarik untuk sama-sama kita perhalusi malam ini. Tajuknya, kita nak dengarkan tajuk ini. Mungkin ramai yang seronok suka nak dengar tajuk ini. Tapi apa yang bakal kita dengarkan? Perkongsian bersama-sama dengan tetamu kita yang bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Haji Alhamdulillah. Haji sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Haji bersama-sama dengan kita minggu ini. Untuk kita sambung lagi macam-macam lagi perkongsian menarik. Dan tajuk kita ni, jodoh dimahukan atau melengkapkan. Kenapa Haji milih tajuk ni nak dibicarakan pada malam ini? Banyak yang bakal kita dengarkan kupasannya. Jadi anda terus setia bersama-sama dengan kami. Boleh dengar dekat radio seperti biasa. Anda juga boleh tonton siaran ini menerusi live Facebook kita, IKIM FM. Saya nak ajak anda berinteraksi bersama-sama dengan kami sebarang persoalan tentang isu yang kita bicarakan pada malam ini. Hantar terus ke WhatsApp 011-29004004 ataupun anda juga boleh bersama-sama kami live Facebook kita IKIM FM. Dekat situ pun boleh juga anda kongsikan komen. InsyaAllah kita akan respon menerusi komen yang anda ajukan untuk tajuk kita, jodoh dimahukan atau melengkapkan. Which one yang kita nakkan sebenarnya? Silakan Haji untuk bicara kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi, saya hormati DJ Haji Faiz Haji Osman, para asatizah, guru-guru, para masyaikh, ibu ayah, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Malam ni Allah rezekikan lagi untuk kita bersama bertemu dan bertamu dalam solat dari hati ini, dan mudah-mudahan jadi sebab-sebab kepada sesuatu yang mungkin akan dapat kita sama-sama perolehi, bukan daripada kita sahaja, daripada dalam konti ini, dan semestinya daripada kadang-kadang para pendengar kita pun juga sebenarnya, yang akan memberi segala perkara yang insya-Allah diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang kenapa tajuk ini, alhamdulillah saya sempat untuk bertemu bila selepas PKP ni Haji, banyak program-program jemputan dekat luar sana, dan antara perkara yang saya dapat catatkan adalah isu-isu berkaitan dengan jodoh, kan. Dan masya-Allah, saya bersyukur sebenarnya bila ada para muslimin, brothers kita, bahkan muslimat, kan, yang berani untuk bertanya supaya mendapat gambaran daripada sudut sisi yang lain, ya. Kenapa kadang-kadang jodoh ni diisukan, dan ada setengahnya yang merasakan bahawa mereka okey-okey sahaja, kan. Cuma mengapa ada orang yang terlalu memikirkan tentang apa yang sedang mereka lalui, dan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu ditambah lagi pertanyaan lain, membuatkan mereka pula yang daripada okey itu menjadi keliru, kan? Adakah mereka tidak okey, kan? Ini tentang okey, kan? Jadi masya-Allah, menarik, kan? Dan mereka minta juga untuk sama-sama kita bincangkan pada malam Jumaat malam Sabtu ini, dan mudah-mudahan menjadi sebab, kan? Mungkin di luar sana ada yang terlupa tentang jodoh ini bukan satu perkara yang salah ke atau benar ke, sebab semuanya itu ketentuan daripada Allah. Dan indahnya kalau kita hayati firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu sukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 216 ini selalu kita ulang-ulang. Bahkan Haji, dia jadi sebagai satu motivasi, bukan setakat tentang isu jodoh, tapi segala perkara yang kita lalui dalam kehidupan. Ada orang tertanya-tanya, kan, apa je dia panggil, crush, kan? Crush kepada seseorang. Tapi crush yang akhirnya crash, kan, bila tak ada satu-satu tindakan yang tak didasari dengan agama menjadi panduan. Jadi masya-Allah, kita melihat juga bagaimana
dekat luar sana ada yang rasa gusar memikirkan masalah jodoh yang belum tiba, dan ada juga di kalangan mereka yang menanti dengan penuh pengharapan, kan. Seolah orang yang dicrushkan itu melihat bahawa dia berada di situ, sedia untuk dirinya, sama ada lelaki ataupun wanita. Dan ini kadang-kadang sebab apa firman Allah SWT kan, mafhumnya yang kita selalu baca dalam surah Yasin. Maha suci Allah yang jadikan kejadian semua berpasangan dari sesuatu yang tumbuh di bumi dan dari mereka, ini manusia, dan dari sesuatu yang mereka tidak mengetahui. Ini kudrah iradat Allah. Dalam sifat 20 kita ngaji kan, kita belajar untuk kita sama-sama fahami. Ada perkara yang Allah bagi itu barangkali baik untuk kita, kan. Ada perkara yang Allah tangguhkan itu bahkan lebih baik untuk kita. Cuma kita nak pujuk hati ni dalam menghadapi setiap apa yang berlaku, khususnya bila mencari hikmah tentang mengapa jodoh tidak kunjung tiba. Itu satu perkara. Yang dah ada jodoh pula, kan? Kadang-kadang sehingga merasakan bahawa macam tak sesuai dan kena dengan diri, kan. Sedangkan sepatutnya kita mencari hikmah, kan? Mengapa kita perolehi jodoh sebegitu? Bukankah tujuan kita ini dalam perkahwinan bukan untuk menguasai, tetapi sebenarnya lebih kepada melengkapi, kan. Dan orang yang dalam kita, orang yang dah ada jodoh perlu melihat mereka yang belum bertemu jodoh, kan, betapa mereka berhadapan dengan pelbagai pertanyaan dan persoalan. Dan orang yang sudah memiliki jodoh ini sebenarnya sepatutnya memperbaiki pengurusan dalam kehidupan rumah tangga untuk memastikan sisi-sisi yang dirasakan kekurangan itu bahkan ditambahkan, dibaiki dan juga dilengkapi kembali. Dan tugas ini bukan berpihak hanya kepada lelaki, kan? Sebab ada yang menyatakan bahawa kalau berlaku satu isu dalam rumah tangga ni, makna lelaki lah yang harus mainkan peranan, tanpa kita menafikan lelaki kan ar-rijal qawwamun 'ala nisa, kan, pemimpin kepada wanita. Tapi jangan pula kita lupa dalam perkahwinan ini kan melengkapi, seperti yang saya ulangkan tadi. Jadi jangan ada rasa menolak, kan, mentaicikan masalah, kan, tapi sama-sama untuk mengatasi. Jadi insya-Allah Haji dan para pendengar yang saya muliakan, saya kasihi sekalian, saya bersyukur bila duduk dalam bidang kaunseling psikologi ni, kan, bertemu ramai masyarakat kita dekat luar sana yang berhadapan dengan pelbagai isu dan keadaan, dan masya-Allah menjadi sebab, kan, untuk mereka berkongsi, dan akhirnya sebenarnya dengan perkongsian itu barulah kita akan nampak solusi, kan. Sebab manusia ni aja dia perlukan seseorang, kan, untuk mendengar. Dan isu hari ini ramai yang suka didengari, tapi kurang untuk bersedia mendengari, kan, sama ada masalah dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, dengan adanya kita punya komunikasi cara dua hala ini dalam malam ini menjadi sebab-sebab kepada kita dan para pendengar di luar sana dapat sama bantu-membantu dan bahu-membahu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Haji untuk awal ini bicara kita mukadimah. Tajuk kita ni jodoh dimahukan atau melengkapkan. Kita nak jadi yang mana? Kita nak yang datang dalam kehidupan kita macam mana, ataupun yang dah ada sekarang ni, yang dah pun berada dalam institusi rumah tangga, kita perlu saling melengkapi. Macam Haji sebut tadi, ialah kadang-kadang kita terlalu apalah yang saya dapat, terlalu saya, banyak sangat saya, sedangkan kita hidup berpasangan, kita perlu melihat apa yang pasangan kita pula dapat daripada kita dan sebagainya. InsyaAllah muhasabah sama-sama saya dan juga anda, banyak yang perlu kita tambah baik dalam kualiti kehidupan kita untuk kita hidup dalam rumah tangga yang penuh harmoni, penuh kasih sayang. Jodoh dimahukan atau melengkapkan? Soalan-soalan anda boleh terus hantarkan di WhatsApp kami 01129004 004 dan juga live Facebook kita. Kongsikan juga soalan anda dekat komen, insyaAllah kita raikan seketika nanti. Ini dia Sigma Istikharah Cinta. Saksi cinta di atas cinta, dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi
berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukku. Satu nama teman setia, naluriku berkata. Di penantian luahan rasa, teguh satu pilihan. Memandu separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Bersaksilah cinta di atas sajadah cinta yang ku pilih. Bersaksilah, bersaksilah, bersaksilah cinta. Bersaksilah, bersaksilah cinta. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukku. Satu nama teman setia, naluriku berkata. Di penantian luahan rasa, teguh satu pilihan. Memandu separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukku. Satu nama teman setia, naluriku berkata. Di penantian luahan rasa, teguh satu pilihan. Memandu separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Di istiqoroh cinta. Dalami, hayati dan contohi kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerusi segmen Maulid at IKIM bersama Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel mengupas kitab Madza yuhibbuhun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa madza yakrahu, apa yang disukai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan apa yang tidak disukai baginda. Setiap Khamis 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Huria Islami.
Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa produk mesra wudu? Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Buku terbitan IKIM bertajuk Akal, Ilmu dan Pendidikan membahaskan hubungan antara akal, ilmu dan pendidikan berpandukan kerangka pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah. Karya ini bermula dengan penelitian terhadap akal selaku lokus ilmu sekaligus sasaran utama pendidikan. Antara isu-isu yang disarati adalah hubungan akal dengan khabar, akal sebagai pengendali dan pengawas diri, kemerdekaan akal, kemampuan akal untuk meneliti dirinya sendiri, kemampuan akal untuk memandang kehadapan, dan ilmu sebagai intisari akal. Turut dibicarakan adalah kaitan antara ilmu dan kuasa serta kepentingan penguasaan diri sendiri yang terjelma dalam tradisi ilmu Islam sebagai ilmu akhlak dan ilmu ekonomi. Karya ini juga mengandungi perbincangan perihal akal dan ilmu dalam hubungannya dengan peranan bahasa dan karya-karya berbentuk syarah dan dalam kaitannya dengan pendidikan, khasnya pendidikan tinggi dan Islam. Anda boleh dapatkan buku ini di IKIM Niaga, www.ikimniaga.my. Atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria, riang sepanjang masa, minuman lazat, sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing kakak, pun mahukanlah susu kambing adik, mahukanlah susu kambing ibu. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Yep, Inspirasi Inforia Islami. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Terima kasih sebab sama-sama lah dekat berkongsi dengan kami soalan-soalan anda, berkongsi menonton live Facebook kita pada malam ini, mendengarkan siaran dari hati kita waktu ini. Ada yang bertanya ni, sekejap nombor WhatsApp 011290040004. Sorry kalau saya baca laju sangat. Sekali lagi saya baca pelan-pelan sikit lah. 011290040004. Okey. Dan kita nak terus bersama-sama dengan bahagia Tuan Haji Ikram Hussein untuk tajuk kita, jodoh dimahukan atau melengkapkan, Haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji Faiz, para pendengar yang saya muliakan dan saya kasih sekalian. Antara persoalan yang ditanyakan pada saya, macam mana nak jawab bila orang bertanya bila nak kahwin. Soalan yang paling popular Haji kan. Sekarang dah kurang sikit kot Ji, sebab majlis raya itu dah tak kira raya dah. Yeah. Mungkin orang tak tanya sangat. Yeah, ke WhatsApp ke tak tahulah juga. Dan abang dah kahwin, kakak awak dah kahwin, awak bila lagi kan. Jadi persoalan-persoalan ni nampak simple, lepas tu dia iringi dengan gelak ketawa kan, tapi orang yang ditanya itu nak menjawab tu satu perkara kan? Dan kadang-kadang dia boleh datangkan satu tekanan tanpa kita sedar. Dan lagi pedih lagi, kenapa kamu tak mencari kan? Kenapa kamu tak rasa ke nak kahwin? Ke sebab memilih sangat? Allah kan, dia ibarat satu luka tu ditambah-tambahkan lagi dengan luka-luka yang lain. Dan kita kadang-kadang yang bertanya ni pun macam seolah lupa yang jodoh ni rahsia Allah. Sekuat mana pun yang kita rasa, yang kita setia, selama mana pun yang kita menunggu kan, dan sehebat macam mana pun perancangan yang telah kita rancang, dan sekeras-keras mana pun kesabaran yang kita ada dan miliki, tapi kita kena jujur dengan diri. Betapa kadang-kadang yang makanan yang dah ada dalam mulut pun kalau Allah takdirkan jatuh bukan rezeki kita, maka dia bukan rezeki kita. Betul. Dan sama juga dengan jodoh ni, dia tetap menjadi rahsia Allah. Jadi untuk kita bertanya boleh kan? Tapi perlulah ditanyakan dulu diri kita, adakah pertanyaan tersebut mendatangkan kesan-kesan lain dalam kehidupan seorang yang ditanya. Ini perkara yang perlu kita tanyakan, sebab dengan hanya pertanyaan boleh mengakibatkan satu perseteruan kan? Mungkin dingin kan?
antara sesama kita. Dan tuan-tuan puan, putaran kehidupan kita ni usia kita ni di luar kawalan. Sama juga dengan soal jodoh yang semua orang ada keinginan untuk berkahwin, itu fitrah. Dan sebagai makhluk Allah, setiap manusia yang dah dewasa pasti perlukan teman hidup yang berlainan jenis. Saya tegaskan berlainan jenis. Dan setiap manusia itu perlukan pasangan yang mampu mencintai dan dicintai. Dia tak boleh satu hala saja, satu belah pihak saja. Kalau tak bercakap tentang nikah, perkahwinan, tak bermakna seorang itu tak ada keinginan terhadap perkara tersebut. Tuan-puan, kadang-kadang bila kita bercakap dengan kawan-kawan tentang pernikahan, perkahwinan, orang tu, sahabat kita tu mungkin belum ada lagi empunya. Kalaulah kita ketika bercakap tu berada dekat tempat dia, apa perasaan? Sebab ini jangan kita kata, alah saya nak jaga hati orang je. Dah, inilah tugas kita, peranan kita kan. Mengapa kita gelar sahabat kalau tak boleh sama-sama menjaga kan? Jadi maksud saya, dengan ada kehalusan rasa macam inilah yang menyebabkan kita ni akan jadi orang yang beriman, sebab merasai tentang resah sahabat-sahabat kita kan, orang lain. Bukankah itu yang lebih baik kan? Dan perkahwinan memang satu sunnah, tetapi kita kena ingat cepat atau lambat ini adalah hak milik Allah. Bagi setengah orang berkahwin pada usia 18 mungkin terlalu muda. Dan ada juga yang berpendapat berkahwin masa umur 20 tahun tu dah kira lewat. Dan bahkan hari ini tuan-puan, ada yang mengatakan umur 30 tahun tu dah lewat. Sedangkan itu kan perspektif masing-masing kan? Macam mana cara kita melihat dan menilai. Mengapa kita kena letakkan satu definisi kepada sesuatu yang bukan hak milik kita, iaitu jodoh yang saya katakan milik Allah ni, dalam tangan lingkungan definisi kita kan? Jadi maksud saya, perkara-perkara ni perlu di-reframe supaya kita tak biarkan pendapat orang lain menyebabkan kita tidak rasa selesa. Dan apa yang paling penting sebelum nak tempuh perkahwinan tu adalah persiapan. Jadi anggap satu perkara yang lewat ini satu perkara yang harus untuk kita sangka baik kepada Allah. Dan sebab Allah tahu mana yang baik, sedangkan dalam kita masih terkial-kial untuk mencontohi orang lain, kita sendiri tergerumang dengan perkara yang kita tak mampu nak hadapi. Saya ambil satu contoh. Ada kes-kes saya yang lama-lama dulu lah tuan-tuan. Dia rasa sangat tertekan bila rakan-rakan lain dia dah ada pasangan, dah ada dah menikah kan. Jadi bila sewa rumah serumah tu, seorang-seorang keluar tinggalkan. Jadi dia akan ada satu perasaan kan. Jadi apa dia buat? Dia ubah penampilan keseluruhan dia daripada seorang yang bertudung dengan sangat baik, akhirnya dia mengurangkan kan. Sedikit demi sedikit, seinci demi seinci kan, dia punya tudung tu. Semata-mata untuk menarik perhatian. Ya, dia dapat kan? Tapi malangnya dia mencari pasangan tu, dia mendekati satu tempat yang tidak berapa baik. Maafkan saya, tempat-tempat hiburan yang tuan-puan boleh bayangkan lah. Jadi akhirnya dia kahwin, dapat jodoh juga. Tapi malangnya tuan-puan, jodoh tu sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Mana pencarian dekat tempat. Maksud saya tuan-puan, perkahwinan bukanlah satu perkara yang mudah. Dia tak semudah melafazkan akad. Tapi perkahwinan ni dia menuntut satu tanggungjawab yang besar. Big things awaits behind the marriage. Tanggungjawab ni bukan hanya terletak pada suami, tetapi kepada isteri juga. Jadi tuan-puan, kadang-kadang perkara yang kita sangat inginkan, tadi saya bacakan dalam surah Al-Baqarah tadi kan 216, memang rahsia Allah kan? Kita takkan mampu, dan sebab kita ni ditentukan dengan jodoh kita. Tapi yang kita boleh lakukan, dekatkan diri pada Allah. Kita sandar pada cintanya. Jangan kita fikir, biasanya aja yang kenapa jadi kerisauan kita, dan tak salah pun untuk risau. Cuma kadang-kadang kita meletakkan sesuatu itu kat tangan kita. Oh, sekiranya tak kahwin, maksudnya aku ni tak ada orang minat kan?
Aku ni takkan bila dah berusia nanti takkan ada orang jaga. Siapa kita nak katakan bahawa bila dah berusia nanti orang yang berkahwin tu tak ada pula orang yang nak menjaga dia. Sama macam kita juga. Jadi dan ini akhirnya nampak dia berkaitan dengan bila perkara ni kita terlalu memikirkan, akhirnya kita mula menjatuhkan hukuman kepada diri yang paling malangnya kan, kepada orang lain. Dan akhirnya dikhawatiri sedikit demi sedikit kita berada dalam keadaan yang stres yang kita sebabkan. Dan lebih malang lagi daripada stres tukar kepada tekanan kan, anxiety kerana terlalu overthink kan? Jadi akan ada isu pula dari sudut kesihatan mental. Jadi tuan-tuan yang saya kasih, saya muliakan, kita sebenarnya yang patut kita pandang dan lihat, mungkin kita perlu lebih menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang boleh kita curahkan kasih sayang kita kepada mereka, yang boleh kita berkhidmat untuk mereka. Dan tertundanya satu pertemuan tu, Allah sebenarnya nak mempersiapkan kita untuk tempoh kematangan. Lebih baik untuk bakal sedia kan? Dan mungkin juga dengan tertundanya pertemuan itu, Allah sedang mempersiapkan sedia yang terbaik sebagai imam ataupun makmum kita dalam perkahwinan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Haji untuk selanjutnya bicara kita tentang jodoh dimahukan atau melengkapkan. Jom kita muhasabah sama-sama. Kepada anda yang belum berjumpa jodohnya, kita doakan semoga Allah pertemukan anda dengan jodoh yang baik. Dan kita nak muhasabah jugalah jodoh bagaimana yang kita inginkan menemankan kita. Dan insyaAllah banyak yang bakal kita bicarakan bersama-sama dengan anda. Jodoh dimahukan atau melengkapkan. Soalan-soalan anda silakan dekat WhatsApp kami 0112900404. Kembali selepas ini, kongsikan juga dekat live Facebook kami IKIM FM. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mari sini Habibah, lepaskan gundah gulana, izinkan ku mendengar. Resah jangan terus dibiar, jangan menangis Habibah, penatmu itu ibadah. Istri yang taat setia, syahidlah ganjarannya. Teladanilah wahai wanita, betapa tabah Siti Khadijah, luhurnya, hebatnya Fatimah. Teladanilah wahai wanita, selautan ilmu Siti Aisyah, kudusnya, takwanya Rabiatul Adawiyah. Salat 5 waktu, puasa di Ramadan, taati suamimu, maruah dipertahan. Sabdanya, pilihlah surga mana, pintu mana yang kau suka. Jangan menangis Habibah, penatmu itu ibadah. Istri yang taat setia, syahidlah ganjarannya.
Teladanilah wahai wanita, betapa tabah Siti Khadijah, luhurnya, hebatnya Fatimah. Teladanilah wahai wanita, selautan ilmu Siti Aisyah, kudusnya, takwanya Rabi'atun Adawiyah. Solat 5 waktu, puasa di Ramadan, taati suamimu, maruah dipertahan. Salat 5 waktu, puasa di Ramadan, taati suamimu, maruah dipertahan. Sabdanya, pilihlah surga mana, pintu mana yang kau suka, yang kau suka. Jangan menangis Habibah. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan bahawa pemakaian pelitup mulut dan hidung merupakan satu daripada langkah pencegahan bagi membendung penyebaran virus termasuk virus COVID-19. Justru memakai pelitup hidung dan mulut atau face mask ketika ini sudah menjadi norma baharu dalam kehidupan sejak penularan wabak pandemik COVID-19. Namun pastikan anda melupuskan pelitup mulut dan hidung yang telah digunakan dengan betul dan tidak membuang di merata-rata tempat bagi mengelakkan jangkitan kepada orang lain. IKIM kongsikan tips melupuskan pelitup hidung dan mulut yang disarankan oleh KKM. Pertama, putuskan bahagian tepi pada tali pelitup hidung dan mulut. Kedua, lipat pelitup mulut dan hidung anda ke arah dalam dengan kemas dan ikat menggunakan tali yang telah diputuskan. Ketiga, buang pelitup hidung dan mulut terpakai ke dalam tong sampah yang tertutup. Dan terakhir, cuci tangan dengan air sabun selepas membuang pelitup hidung dan mulut. Bersama kita memutuskan rantaian COVID-19 dengan mengamalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup hidung dan mulut ketika berada di luar dan kerap membasuh tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman. Pesanan putuskan rantaian COVID-19 ini dibawakan oleh IKIM. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam segmen Dari Hati setiap Jumaat jam 9 malam. Dari Hati, kita berkongsi mencari solusi. Yep, dari hati kita berkongsi mencari solusi. Pertemuan kita bersama dengan Bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita pada malam ini, bersama dengan tajuk jodoh dimahukan atau melengkapkan. Boleh kongsikan soalan anda 01729004 juga boleh tonton sekarang ini dekat live Facebook kami IKIM FM. Dan kita nak terus bersama dengan soalan sahabat-sahabat kita di WhatsApp lah. Saya raikan dulu dekat WhatsApp boleh yang bertanya, bagaimana kalau seorang lelaki yang berhasrat untuk berkahwin dengan ibu tunggal yang ada anak, tapi beliau tidak bekerja dan ingin berubah setelah berkahwin kerana pernah mengambil dadah dan beliau insaf dengan mengikut tabligh. Silakan Haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih buat yang bertanya. Subhanallah, Masya Allah, kata Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Banjari Al-Makki. Dan tabligh ni salah satu daripada satu sistem penyampaian. Kadang-kadang kita selalu tersalah faham sebab kita tak berada dalam keadaan. Dan mungkin juga berdasarkan apa yang berlaku. Tapi janganlah kita menyalahkan sebabkan seorang, kita menghukum keseluruhan. Tapi Masya Allah, guru-guru saya ramai di kalangan mereka yang aktif dengan tabligh. Adab, akhlak mereka, Masya Allah, tabarakallah. Dan cubalah dekati mereka. Dan balik pada soalan tadi, subhanallah,
teruskan kan, buat yang kalau si lelaki tadi kan, teruskan dengan usaha dakwahnya kan, dengan jemaah kan, tapi pastikan terus istiqamah kan, sebab semalam kalau kita dengar Habib Ali Zainal Abidin, Dr. Aiman Al-Akiti kan, sebutkan istiqamah ni adalah barang yang paling mahal kan, dan perlu ada. Maksudnya kalau buat proses pembaikan diri, pemulihan diri itu pastikan dalam keadaan istiqamah. Dan masya-Allah kita di luar sana pun, saya nak ambil kesempatan, kadang-kadang kenapa para penagih ini dia balik semula ke tempatnya, sebab bila mereka keluar ramai sangat yang menjadi penghukum. Kita tak beri peluang untuk mereka berubah. Kadang-kadang kita skeptikal, kita ada stigma yang sangat tinggi bila mereka keluar daripada pusat, dipanggil pusat lah, pusat saniti dan sebagainya, pusat pemulihan, correctional dipanggil. Jadi kita jadi penghukum. Jadi bila mereka dah tak ada social support, sebab mereka bila keluar ni tuan-tuan, dia perlukan sokongan, perlu orang yang mendengar, perlu orang yang beri nasihat, bukan terus menuduh macam-macam. Jadi akhirnya nanti dia dah hilang daripada panduan. Dia seolah-olah tak jumpa orang yang boleh memberi mereka bantuan dalam meneruskan kehidupan. Jadi saya mohon sangat-sangat, kita bersangka baik bila kita dengar ada sahabat-sahabat kita yang diuji dengan penanggihan dadah ini, bila mereka pulang, bagilah peluang dan ruang kepada mereka. Tanpa saya menafikan kalau salah itu salah, yang benar itu benar. Cuma kenapa tak permulaan dia keluar itu kita berilah ruang seluas-luasnya. Mungkin bermula dengan maafkan saya lah, pekerjaan ni salah satu daripada punca kepada seseorang bermotivasi dalam nak meneruskan kelangsungan kehidupan. Sebab kita akan ada rasa tanggungjawab, tuan-puan. Sebab itulah kadang-kadang sahabat-sahabat kita yang diuji dengan kekurangan fizikal pun mereka nak bekerja, sebab dengan cara begitu mereka akan bersosialisasi dengan orang lain, ya? Mereka akan bercakap, bergaul, jadi mereka akan belajar soft skill yang mungkin tak ada pada diri mereka, dan ini akan menunjukkan mereka kepada jalan-jalan dalam meneruskan kehidupan. Sebab itu pekerjaan ni satu perkara yang sangat penting. Dalam psikologi behavior pun dia menitik beratkan seorang untuk ada kerja. Saya tekankan di sini sebab itulah kes-kes yang pernah saya lalui, saya hadapi. Dengan kerja ni bila dia akan bersekali dengan tanggungjawab, macam kita je. Kita ada pelbagai komitmen bulanan, harian. Dan begitu juga bila kita ada komitmen ini, maknanya kita akan berusaha dengan lebih lagi. Baik, tadi dan saya mohon juga kan, dia ada kerja, kemudian biar teruskan dengan usaha dakwah, tapi jangan lupa pula untuk mengaji dan belajar ilmu-ilmu fardu ain kan, yang selalu saya sebut. Semalam Habib Ali pun selalu pesan kita kena belajar ilmu akidah, fiqh dan tasawuf sungguh-sungguh, ya. Dan masya-Allah kalau pihak wanita merasakan sudah sedia dan sesuai atas istikharah yang dilakukan, atas nasihat yang dapatkan daripada orang yang dihormati, maka masya-Allah teruskan, kan. Cuma dengan syarat tadilah yang saya katakan. Wallahu alam. Saya terima kasih banyak Haji untuk respon soalan sahabat kita ni. Selanjutnya yang bertanya, macam mana kalau seorang lelaki yang berhasrat soalan ni, bagaimana pula dengan usaha sebagai pihak perempuan yang nampak lebih berusaha atau lebih teruja untuk menghalalkan hubungan, tapi pihak lelaki ni kurang usaha atau tak nampak pun usaha sebenarnya. Bila ditanya okey dan insya-Allah nak hidup bersama-sama. Mohon pandangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah, kadang-kadang bila pihak wanita dah jumpa dah dan dah rasa wanita ni aja dia ada dia punya Allah bagikan dia satu rasa kan. Tapi janganlah cepat merasakan bahawa itulah jodoh yang tepat dan sesuai untuk diri. Sebab kenapa saya kata macam ni? Sebab sesuatu tu perlu dimulakan, dan saya berpegang kepada tak salah pun kalau seorang wanita yang merasakan bahawa kalau dia dah rasa sesuai untuk calon tersebut, maka teruskan, tapi biarlah dengan adabnya, kan. Sebagai kita contoh, kan,
ibu para ummahatul mukminin kan, bonda kita Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bagaimana beliau memohon bantuan daripada bantunya iaitu Maisarah, seorang pembantu lelaki, untuk bertanyakan kepada Nabi SAW. Masya Allah, sangat indah kan. Jadi kenapa tidak dalam konteks ini kan. Tapi biarlah ada dia punya seninya. Saya seni ni saya boleh bicarakan lebih dalam lagi kan. Dia panggil sebagai Allahumma salli Muhammad, helah yang boleh dilakukan kan, Allahumma salli Muhammad, oleh pihak wanita untuk mendapatkan perhatian dan melaksanakan untuk bertanya kan. Jadi subhanallah, kenapa tidak? Tapi janganlah sampai mencari cinta manusia itu menyebabkan kita lupa tentang cinta Allah kan. Sebab inilah perkara yang paling penting sangat tuan-tuan dalam kita nak mencari, dan ramai sangat yang terlajak dalam perkara ini. Mana mungkin kita dapat seorang manusia dengan mengabaikan cinta kepada Allah. Dan kita lebihkan cinta kepada orang ni melebihi kepada cinta kita kepada Allah. Jadi permulaan tu sendiri dah merosakkan diri. Apatah lagi bila dah masuk ke alam perkahwinan nanti. Itu yang kita paling takuti. Dan tuan-tuan, dalam menanti-nanti juga jawapan ataupun usaha yang nak dilakukan. Kita perhatikan bagaimana Yahya bin Mu'az, seorang sahabat dia, menyatakan jihad lawan nafsu inilah dengan latihan kerohanian, iaitu puasa. Dan Masya Allah, dan mengurangkan dengan makan. Perasan tak jika kita terlebih makan, kita punya seronok tu lain macam. Sebab kita bersetengah tenaga. Tapi bila kita kurang makan, kita akan bukan lesu, tapi kita akan mengurangkan bercakap, kita akan kita akan lebih kendurkan kita punya energi itu kan. Jadi kita kurang memikirkan benda-benda yang lain. Kita sedang fokuskan kepada satu benda. Subhanallah, kalau tuan-puan boleh kita kembali sedikit bila bulan Ramadan lepas. Macam mana bila masuk bulan Ramadan kita bekerja, Masya Allah, kerja tu lebih sangat optimum kita boleh lakukan. Sebab kita fokus. Jadi sangatlah sesuai sebagaimana disebut oleh Yahya bin Mu'az ini. Bagi yang belum bertemu jodoh, dianjurkan untuk berpuasa. Mengapa puasa latihan terbaik? Sebab puasa dapat bantu menawan syahwat kita yang tinggi. Jadi subhanallah. Jadi saya mengharapkan buat para wanita dekat luar sana, gunakanlah kebijaksanaan. Dan saya mohonlah sangat-sangat, janganlah jatuhkan maruah kalian, jangan jatuhkan kemuliaan kalian dengan perkara-perkara yang merugikan. Contohlah hari ini yang paling saya sedih. Tahu tak tuan-puan, perempuan, adik-adik yang wanita, apa yang sedang dicari oleh lelaki hari ini yang susah nak dapati? Iaitu malu. Di kalangan muslimah, di kalangan para muslimat kita. Dan malu ni perkara yang paling utama kan? Jadi saya mohon sangat-sangat, apalah gunanya kalau kita mempertaruhkan jiwa jadi tontonan orang lain tapi pada masa sama, contohlah kita ada video, dan video tu boleh simpan lama je tau. Jadi sedihlah, saya rasa sedih. Tak terluah rasa nak disebutkan, tapi itulah yang saya harapkan, jagalah sungguh-sungguh. Itulah bezanya kita dengan orang lain yang tidak barangkali belum ada ruang peluang untuk beragama. Tuan-puan, adik-adik, bayangkan kalau kita ada kebun, kita tanam pokok apa je yang sedap sekarang, harum manis lah. Okey, mau sebut durian je. Jadi bila kita tanam harum manis, kita akan balut dia dengan plastik, balut dia dengan surat khabar kan. Sebab apa kita balut? Sebab nak jaga daripada diganggu oleh haiwan, boleh ganggu oleh penyakit. Sebab mahal, dan harga tu nanti dia akan naik tinggi sebab cantik kan, indah. Jadi bayangkan kalau dia dibiarkan macam tu saja kan, maka dia jadi tontonan, dia jadi makanan. Kalau dia nak jual, orang takkan pilih yang rosak. Kan? Sama juga dengan muslimah. Bayangkan, peliharalah, jagalah sungguh-sungguh. Dan tak pernah jatuh pun harga diri adik-adik muslimah, ataupun bahkan isteri-isteri lah yang jadi membuatkan tontonan Allah SWT kan. Jadi tuan-puan, takkan jatuh harga pun kalau kita menyimpan malu itu, bahkan lebih tinggi lagi, bahkan dimuliakan lagi. Sebab
emas, kenapa dia jadi mahal? Sedangkan emas ni dia galian kan, yang ada dalam tanah, sama juga dengan biji besi. Kan? Tapi kenapa dengan timah dia berbeza dengan perak? Kenapa? Sebab dia barang nadir, barang yang sukar untuk diperolehi. Dia perlu ditempa, dengan pelbagai keadaan, dia perlu untuk dihasilkan. Pelbagai proses perlu dilakukan. Maka begitu juga dengan muslimah kita hari ini. Jangan biarkan jiwa kalian, malu yang kalian ada itu, yang sangat mahal harganya pada seorang yang bernama lelaki, dibiarkan begitu saja. Dan masya-Allah, dan jangan rasa bersalah pun jika ditakdirkan untuk tidak memiliki jodoh, kerana ingat segala-galanya itu rahsia Allah. Kan? Allah tahu yang kita perlu, tuan-puan. Kan? Yang luar daripada kemampuan kita, jangkauan akal kita. Masalah yang berlaku adalah kita meletakkan definisi kebahagiaan itu adalah dengan ada jodoh. Tapi tidaklah pula menafikan sampai tak mencari. Kan? Cuma dengan cara begini, tentang malu tadi, dengan memulakan usaha dengan mewakilkan kepada seorang untuk mencari pasangan, maka masya-Allah teruskan lakukan itu sebagai ikhtiar. Wallahualam. Terima kasih Haji untuk respon pada soalan sahabat kita ni. Jangan ke mana-mana. Anda kita nak berehat seketika, kembali seketika nanti dengan pelbagai lagi perkongsian. Soalan-soalan anda akan saya kemukakan selepas ini. Jangan ke mana-mana, dengarkan Firdaus Cinta dan Harapan. Kelmarin hanya tinggal kenangan bersama peristiwa semalam. Adakah hari ini yang ku tempuh kan bersinar untuk hari esok? Benarlah apa yang telah dikata, penantian itu satu penyiksaan. Kepastian membunuh kerisauan, ketabahan mendamai keresahan. Dalam dada ada bara cinta yang menyala. Dalam cinta ada kita berdua. Tiada siapa bisa mengukai rindu di jiwa. Dengan iman dapat kita membendung
Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan rasa yang lazat susu Wildan, kualiti hebat susu Wildan. Dapatkan susu Wildan di kedai-kedai dan pasaraya terpilih atau hubungi 019 965 3166 019 965 3166. Stokis dan ejen diperlukan. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Rempahlah rempah, rempah Mak Siti. Rempah Mak Siti sedap sekali. Masalah guna rempah Mak Siti. Suami mertua, keluarga semua memuji. Rempah Mak Siti. Ada rempah kari, rempah sup, rempah rendang dan banyak lagi. Layari www.rempahmaksiti.com. Rindu masakan mak, ingat Mak Siti. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Jika qalb itu adalah cermin yang kita memantulkan, membaca, merenung, meneliti dan memahami data-data dari tanda-tanda Allah ini. Contohnya lah, bila pagi-pagi kita buka mata, kita nampak hijau di luar tingkap. Pendengaran kita mendengar burung berkicau, ya. Angin sepoi-sepoi bahasa, kita punya kulit tu terasa, ya. Lepas tu makcik kat sebelah rumah tengah goreng pisang, bau, ya. Sampai bau je lah. Bau je lah yang sampai. Ulu tak ada. Itu semua data-data tu. Okey. Itu semua data-data, ya. Dan membantu qalb tadi yang menjadi cermin itu adalah panca indera kita, yang bau, yang nampak, yang dengar, yang rasa. Dan panca indera ini adalah sebagai tingkap. Macam saya kata tadi, pagi-pagi kita buka tingkap, ada burung berkicau, ada matahari sedang mencelah celah-celah daun-daunan yang ke kiri ke kanan, angin yang sepoi-sepoi bahasa tu kan. Semua ini adalah tanda-tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bagi qalb yang sentiasa mengingati Allah, kita akan buka cermin tu, kata subhanallah, alhamdulillah aku hidup hari ini, ya. Tapi bagi orang yang hatinya itu lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buka cermin, yo, wow, hebatnya hari ini, kan? Bawakan tajuk pagi ini, memahami tuntutan penghayatan roh Islam bersama dengan Dr. Nurjana Hassan, Ketua Pejabat Islamisasi di Pusat Tentang Islamisasi ataupun ringkasannya Sentris di UIAM. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi, Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkannya. Wal-laili idza yaghshaha. Demi malam apabila menutupinya. Was-samaa'i wa ma banaha. Demi langit dan pembinaannya yang menakjubkan. Wal-ardi wa ma tahaha. Demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaannya. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. Kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya kerana mereka melampaui batas.
إذ انبعث أشقاها Ketika bangkit, orang yang paling celaka di antara mereka. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Lalu Rasul mereka, Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dan minumannya. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. ولا يخاف عقباها. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang diamanahkan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang yang melaungkan azan. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Miri 104.0 FM. Selain daripada kita memahami bahawasanya hakikat diri ini ialah kita ini bukan kita punya. Dan kalau kita tak faham itu dan tidak maintain hakikat kehambaan itu dan hidupkan falsafah itu, dikhawatiri kita ni seseolah macam masuk zon kekafiran dan kesyirikan. Maknanya kita kata kita ni hamba Allah, tapi bagaimana kita tu hamba Allah kalau kita tidak menurut apa yang Allah perintah? Dan misalnya dalam surah Hud ayat 57, ini dalam konteks Nabi telah pun memberi pesanan kepada umatnya, tetapi dibelakangkan pesanan-pesanan itu. Nabi pun menyebut kalau kita degi juga, kita boleh diganti oleh Allah dengan umat lain. Sebab Allah itu dia tidak tersentuh dengan kelemahan kita. Dan sebenar-benarnya kita tidak akan dapat membahayakan pencipta kita itu, bahkan sebaliknya akan berlaku. Dan sesungguhnya Tuhan itu maha pemelihara setiap sesuatu. God is the protector. Allah itu Al-Hafiz. Ekspresi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami. Tak kira dekat mana pun anda waktu ini. Yang dalam perjalanan terutamanya, kami doakan anda hati-hati. Mungkin minggu ini sambung lagi dengan cuti hari Isnin, hari kebangsaan kita. Ada yang pergi ambil peluang ini untuk bersama-sama dengan keluarga. Gunakan masa ini, masa berkualiti bersama-sama dengan keluarga ini. Pergilah ke mana pun untuk anda melancong dalam negara. Satu, untuk dapatkan masa berkualiti bersama dengan keluarga. Satu lagi, untuk sama-samalah kita bantu membantu ekonomi negara. Pelancongan domestik ini kita nak perkasakan juga sekarang ini dalam kita menepani cabaran COVID-19. Dalam masa yang sama, ke mana pun destinasinya, patuhlah kepada SOP penjarakan fizikal, pakai pelitup muka. Kita masih lagi tertakluk di bawah Akta 342 dan yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri tadi, sambung sehingga 31 Disember. Maka undang-undang itu tertakluk pada kita sampailah 31 Disember nanti. Pelanggaran kepada undang-undang, anda boleh dikenakan tindakan. Okay? Dan kita nak teruskan dengan soalan sahabat kita Haji, boleh Ya, silakan. Yang bertanya dengan kita, dia pernah kongsikan sebenarnya Haji, perkongsian ini. Dia kata disahkan penyakit HIV positif tahun lepas, dah pun maklumkan kepada orang yang yang dirasakan jodohnya itu, tapi mungkin dia bukan jodoh saya. Dia buat keputusan untuk berkawan je, walaupun doktor dah sahkan virus dalam badan saya dah undetected. Dan hari ini seharian saya menangis berdoa kepada Allah. Saya serahkan saja jodoh saya kepada Allah, kepada orang yang boleh terima orang seperti saya. Saya tahu saya banyak dosa, banyak khilaf saya sebelum ni. Ujian Allah SWT. Mungkin Haji mohon sedikit pandangan, kekuatan nasihat kepada sahabat kita ni Haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih sahabat kita yang sudi berkongsi dekat ruang ini. Subhanallah, tuan-puan dekat luar sana, ujian yang sahabat kita kongsikan ni bukan untuk beliau sahaja.
tapi untuk diri kita, bagaimana cara kita melihat dan memandang akan sesuatu perkara. Dan betapa saya ingat lagi yang perkongsian daripada sahabat kita ni kan. Subhanallah. Dan saya bangga dan kagum sebab dia sangat berjiwa besar, sangat berkongsi ceritanya, kisahnya di sini. Dan subhanallah, untuk tatapan kita, untuk kita jadikan sebagai panduan dan ruang untuk kita muhasabah sama-sama, untuk kita hargai dan hayati keberanian beliau melawan stigma, melawan pandangan orang lain kan. Dan meletakkan satu prinsip untuk diri kita dalam berhadapan dengan isu ini. Subhanallah, inilah yang saya harapkan supaya kita semua dapat melihat kepada rasa syukur dalam kita melalui kehidupan kita ini, sama ada dalam rumah tangga ataupun kita bersendirian. Dia pasti akan ada pelbagai rencah dalam kehidupan, dan sebenarnya akhirnya dia menguatkan ya. Dan Allah SWT Muhammad, kita lihat bagaimana dalam keadaan sahabat kita ni yang diuji dengan keadaan perpisahan, tapi akhirnya redha. Dan Masya Allah, saya nak kata bagaimana ya Haji, besar perasaan ujian tu. Tapi subhanallah, yang saya harapkan jangan sendirian, cari seseorang untuk berkongsi. Dan kami dan ramai sahabat-sahabat saya psikologi di luar sana pun sentiasa bersedia untuk mendengar segala isu yang dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan, dan mudah-mudahan menjadi ruang untuk relief, self relief. Jangan rasa sendirian, itu yang saya harapkan. Tapi buat masa ini, dalam ruang yang ada ini, sekiranya dekat luar sana suka untuk mendapatkan hubungan dengan orang-orang yang profesional untuk bantuan, saya mohon sangat jangan lupakan yang kita memiliki Allah dalam kehidupan kita. Cuba kalau mampu bangun di tengah malam lagi bagus, tapi kalau suka, antara solat kita maghrib, isyak dan mana-mana waktu solat pun, cubalah doa dengan bisik kepada Allah. Ya Allah, wahai Tuhan, dan aku ni diuji dalam keadaan kehilangan, maka aku mohon Engkau gantikan dengan rasa dicukupkan ya. Sebab dia kayu ukur kepada kebahagiaan ni bukan semestinya dengan memiliki jodoh. Sebab lihat macam mana orang yang ada jodoh pun bertanya bagaimana nak mempertahankan jodoh mereka. Dan lihat bagaimana orang yang dah mempertahankan jodoh mereka pun terfikir-fikir tentang tempoh mereka melalui jodoh tersebut ya. Maksud saya, setiap orang tu dia ada ruang lingkungan dan isu, masalah yang mereka hadapi. Dan cuma saya katakan pada sahabat kita ini, beliau diuji lagi dengan ujian yang beliau ada dan perpisahan yang dihadapi. Tapi yakinlah, subhanallah, saya sentiasa yakin orang yang kuat, hebat, yang mampu berkongsi isu yang dihadapi ini, yang Masya Allah saya yakin orang di luar sana pun mempelajari macam mana yang kita tak berada di tempat beliau, takkanlah kita sekadar itu saja. Sedangkan sahabat kita ini dengan ujian yang penyakit yang beliau hadapi, Masya Allah, dan pakar perubatan pun dah mengatakan undetected kan. Tapi diuji lagi. Subhanallah, saya yakin Allah tak pernah sia-siakan siapa, walaupun siapa pun kita. Sebagai contoh, orang yang berbeza, orang yang tak ada tatu di badan tapi tak solat. Tapi orang yang bertatu di badan, dia menunaikan solat. Jadi kalau kita ni sebagai manusia yang biasa ni, kat mana kita akan tunding kepada siapa yang lebih elok kan? Mungkin ada orang mengatakan dia tak nampak perbezaan kedua-duanya, so dia mengatakan orang yang bertatu itu orang yang tak elok, sedangkan kebaikannya adalah solat. Sedangkan orang yang normal kita lihat tu cantik rupa parasnya kan, tapi tidak solat kan? Jadi maksud saya, walau siapa pun kita dekat luar sana, jangan sesekali untuk rasa putus asa dengan Allah. Dan Masya Allah tuan-tuan, macam mana saya nak kata,
kadang-kadang dengan bisik kita pada Allah ni, Allah angkat masalah tu dengan sekelip mata je. Dalam kita tak tahu, out of nowhere, tiba-tiba kenapa hati aku rasa tenang, kan, bahagia, kan, atas sengsara yang dihadapi. Dan saya doakanlah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan sahabat kita ini. La tahzan innallaha ma'ana. Wallahu a'lam. Saya terima kasih Haji untuk respon. Semoga sahabat kita kuat atas apa juga ujian yang dilalui saat ini. Soalan sahabat kita lagi ditanya, jika kita nak jaga batas pergaulan antara lelaki dan wanita, macam mana cara kita nak cari jodoh tanpa kita melebihi batas yang agama tetapkan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau kita perhatikan dalam biasa dirujuk surah Ar-Rum, kan, ayat 21, kat situ tak ada pun perkataan jodoh disebutkan. Dalam bahasa Arab ni kalau kita tengok tak ada jodoh. Tapi kalau tengok perbahasan para alim ulama, hukum pernikahan digunakan istilah zauj ataupun ba'lun. Dan itu untuk suami. Kalau untuk wanita disebut zaujah ataupun amra'atun, untuk isteri. Dan itulah pengakhiran kepada sebuah perhubungan, iaitu pernikahan, ya. Sebab buat apa kita berkawan, berkenalan, tapi seronok pergi ke sana ke sini, ambil gambar rapat dan sebagainya, tapi tak ada pengakhiran. Bahkan lebih dahsyat lagi, kalaulah kita boleh dibentangkan untuk lihat kerosakan-kerosakan yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri, iaitu dosa, kita pasti akan menjauhi, kan, ikhtilat, rasa pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Jadi macam mana nak rasa bahawa jodoh itu yang terbaik, yang rapat dengan kita, yang sepatutnya untuk diri kita? Lihat pula lah langkah yang dia ambil, kan, adakah dia menyebabkan kita makin dekat pada Allah, atau menjauhkan kita daripada Allah, ataupun ramai yang tertipu dengan lakonan ataupun sandiwara. Contoh, pukul 3 pagi hantar pesanan WhatsApp ataupun miss call, dah bangun tahajud ke, sedangkan tak ada apa-apa ikatan, ya. Tapi sebelum bangun tu dia berborak mesra dan sebagainya. Jadi adakah itu yang dikatakan sebagai cinta yang nak dapat keridha Allah, ya? Jadi Masya Allah, dalam buatlah persediaan yang wajib dalam nak menempuh alam perkahwinan. Dia kalau untuk adik-adik lah yang saya kasihi sekalian, saya tak katalah jangan bercinta masa waktu belajar ataupun bercinta dengan classmate, tapi Masya Allah, ini sebab tu saya kata ini kuasa Allah, eh? Cuma kita ada pula secara pemikiran secara rasional, ambillah peluang untuk kita melihat dan menilai, kan, orang yang ada dekat depan kita. Dia akan sampai satu masa kita akan rasa macam kena je, kan, masuk je, kan, maksudnya ngam, kan, ada ngam faktor, kan, dalam perhubungan. Tapi pastikan kita ikut lunas yang benar lah dalam agama, kan. Tadi saya sebutkan dengan mengambil orang tengah, yang kedua dengan melihat agamanya. Tapi jangan lupa pula, biasa kita kata, kita syarahkan kepada hadis Nabi SAW, pilih agama, kan. Kan jodoh tu kita pilih berdasarkan harta, rupa, tapi bukanlah Islam menolak segala tu. Cuma orang yang berharta tapi dengan melakukan hartanya dengan agamanya. Orang yang memiliki rupa dengan menggunakan dengan agamanya. Maksudnya, itulah maksud Nabi SAW. Maksud saya, janganlah kita menjadikan cinta tu seolah-olah penamat kepada kebahagiaan. Sebab bercinta ni indah, cuma selepas perkahwinan itulah yang patut kita fikirkan bagaimana nak mengisinya. Jadi subhanallah, saya mengharapkan kalau kita perasan tak, saya nak balik bila bulan Ramadan, sebab rindu sikit dengan bulan Ramadan. Apa kita tanya bila kita dengar orang sebut dah siap ke nak berbuka, ataupun berapa lama lagi ni nak buka ni, dah buat persediaan ke belum, ataupun waktu nak sambut hari raya itu macam mana kita kata, dah buat persediaan nak sambut
orang datang ke rumah ataupun dengar cerita persediaan tahun ni dengan COVID-19. Kata kunci itu persediaan. Maksudnya kenapa ditanya persediaan? Adakah kita akan duduk dekat dapur sambil tadah tangan dan tunggu segala apa yang ditanya itu datang macam tu saja, kan? Ataupun kita duduk dalam bilik sambil melalui hari raya, buka puasa tu makna makanan tu ada macam tu. Tapi yang saya maksudkan persediaan ni adalah ikhtiar dan usaha. Kan? Ikhtiar sebelum dapat jodoh, iaitu kita kena pilih kan? Jodoh macam mana yang kita nak. Tapi janganlah fikir sampai hari-hari nak update status tentang saya menanti tulang rusuk kiri untuk memasakkan sup tulang untuk saya. Alamak. Ataupun kepada bakal imamku, aku sedia menunggumu hingga ke pintu kubur. Kan? Adakah kita sedia nak masuk ke pintu kubur? Maksud saya, jodoh ni ditakdirkan. Cuma kita ada pilihan. Dan dengan syarat pilihlah macam mana jodoh yang kita nak. Kita nak jodoh yang bawa kita ke syurga atau jodoh yang mengheret kita ke neraka. Janganlah permulaan kepada keseronokan percintaan itu yang akhir ni sebenarnya kita boleh nampak dah dia punya jalan tu ke mana. Jadi sebab ramai orang anggap yang selalu kata kalau dah berkahwin nanti jangan tengok harta keturunan yang sebutkan tadi, kan? Tapi yang perlu kita tengok adalah semuanya tu adakah didasarkan pada agama. Wallahu a'lam. Terima kasih Haji. Bila sebut bercakap tentang jodoh ni, kita rasa ralit sangat Ji. Dah kejap sangat masa. Dah 10.30 dah pun kita. Ada baki lagi kurang lebih 30 minit untuk kita dengarkan persoalan-persoalan yang anda nak kongsikan bersama-sama kami. Jangan ke mana. Kita rehat seketika soalan anda. Kita teruskan di WhatsApp 0112900404. Banyak soalan yang kita nak ikan. Saya rasa kita kena sambung nanti je untuk bahagian selanjutnya tentang jodoh ni. Jangan ke mana-mana. Semua lagu-lagu jodoh, lagu-lagu cinta lah saya mainkan malam ni. Dengarkan Ikhwan Fatan, Kiriman Cinta. Alam pun bersaksi seolah memahami bahwa dirimu akan ku miliki. Segala pengorbanan ku titip kesabaran. Antara kita berdua sudah ditentukan. Sayang, ku tak bisa terlukis. Cukup hanya hatiku yang merasakan. Cinta, tahukah engkau, kau kisah yang terindah yang dikirim Tuhan melengkapi tiap doa yang selama ini telah ku semaikan. Cinta, tahukah engkau, kau penguat hatiku untuk bersama, seiring denganmu menuju cinta yang satu. Segala pengorbanan ku titip kesabaran. Antara kita berdua sudah ditentukan. Sayang, ku tak bisa terlukis. Cukup hanya hatiku yang merasakan. Cinta, tahukah engkau, kau kisah yang terindah yang dikirim Tuhan melengkapi tiap doa
Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam segmen Dari Hati setiap Jumaat jam 9 malam. Dari Hati, kita berkongsi mencari solusi. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan bahawa pemakaian pelitup mulut dan hidung merupakan satu daripada langkah pencegahan bagi membendung penyebaran virus termasuk virus COVID-19. Justru memakai pelitup hidung dan mulut atau face mask ketika ini sudah menjadi norma baharu dalam kehidupan sejak penularan wabak pandemik COVID-19. Namun pastikan anda melupuskan pelitup mulut dan hidung yang telah digunakan dengan betul dan tidak membuang di merata-rata tempat bagi mengelakkan jangkitan kepada orang lain. IKIM kongsikan tips melupuskan pelitup hidung dan mulut yang disarankan oleh KKM. Pertama, putuskan bahagian tepi pada tali pelitup hidung dan mulut. Kedua, lipat pelitup mulut dan hidung anda ke arah dalam dengan kemas dan ikat menggunakan tali yang telah diputuskan. Ketiga, buang pelitup hidung dan mulut terpakai ke dalam tong sampah yang tertutup. Dan terakhir, cuci tangan dengan air sabun selepas membuang pelitup hidung dan mulut. Bersama kita memutuskan rantaian COVID-19 dengan mengamalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup hidung dan mulut ketika berada di luar dan kerap membasuh tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman. Pesanan putuskan rantaian COVID-19 ini dibawakan oleh IKIM. Carta Nasyid IKIM. Bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda. Bersiaran kita dalam segmen Dari Hati waktu ini 10.33 menit malam. Soalan sahabat-sahabat kita nak kita raikan. Ada yang sempat hantar kiriman dekat kita dalam bentuk voice note ni. Saya rangkumkanlah soalannya. Dia kata dah berkahwin 8 tahun, punya 4 orang anak. Terdapat sedikit salah faham lah baru ni katanya. Dan sehinggakan isterinya minta cerai. Dan katanya kalau dia tidak menceraikan isterinya akan menuntut fasakh. Dan mereka duduk bersama dengan keluarga mertua. Keluarga belah isterinya lah. Silakan Encik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih buat tuan yang bertanya. Subhanallah, dia dalam isu kan, saya nak mohon sangatlah kan, untuk dapatkan bantuan daripada pegawai psikologi, kaunselor berdaftar dekat luar sana. Sebab kadang-kadang tuan-puan, kita perlukan pihak yang luar daripada radar kita kan, supaya tak berlakunya memihak kan. Dan ini normal kan. Seorang ayah pun dengan ibu, kalau ada anak-anak pun, dia anak-anak sendiri pun kadang-kadang ada 4-5 orang anak, pasti ada seorang tu yang akan kita lebihkan sedikit kan. Jadi itu tak pandai elak. Cuma dalam konteks ini saya mohon sangat-sangat cuba rujuk kan, kepada pakar psikologi kan, kaunselor dekat luar sana, di Jabatan Agama. Tapi saya mohon rujuk dulu kepada pakar psikologi untuk ada proses talk terapi kan. Barangkali saya yakin ada isu kan, di antara tuan-tuan dan puan-puan. Cuma masya-Allah besarnya jiwa tuan sebab sudi berkongsi, dan saya doakan bertemulah dengan jalan kan, kepada penyelesaian dan kemudahan dalam urusan ini. Saya tak nak komen lebih lagi sebab saya rasa agak kurang adil untuk saya mengatakan apa-apa. Cuma bila dikongsikan ini, itulah pandangan saya. Cuba bertemu dulu dengan pakar psikologi, kaunselor kat luar sana. Dan masya-Allah teruskanlah dengan hikmah ini, dengan usaha untuk menyelamatkan. Dan saya harap sangat dekat luar sana pun para suami, isteri ada jiwa macam ni kan. Cuba mencari jalan penyelesaian. Dan bukan zaman kita ni Haji, bila sebab mungkin kita rasakan, contoh ni analogi, kita ada barang elektrik dekat rumah, kita rasa bila rosak kita buang. Dulu ayah ibu kita bila ada rosak dia akan baiki kan. Tapi
Maksud saya bila ada isu berkaitan rumah tangga, cuba baiki, kan? Cuba cari jalan penyelesaian semampu mungkin, semampu mungkin. Sebab ingat tak bila kita lafazkan aku terima nikah, ijab, kan? Kita melafaz kabul, kita dengar aku nikahkan akan nikah, kan? Puluhan tahun dulu, kan? Seolah-olah bila dalam waktu tu jarum tu berhenti, dan ada pula kita rasa kan, kalau dulu hati kita bergetar kerana terima tanggungjawab, kini mungkin kita akan ada rasa bimbang untuk melepaskan tanggungjawab, dan saya harap kita lebih berhikmah lah untuk menguruskan ini. Dan subhanallah, saya yakin dan percaya tuan-tuan perempuan kat luar sana tolong cari penasihat yang adil, penasihat yang profesional, sebab saya dah jumpa ramai dah rosak hubungan mereka disebabkan mereka meminta nasihat tapi nasihat yang memunahkan, yang bersifat bias, memihak. Jadi dia merosakkan. Wallahu a'lam. Saya terima kasih banyak Haji untuk respon itu. Selanjutnya soalan kita bertanya, sahabat kita bertanya tentang sebagai ibu tunggal yang berumur lebih 45 tahun, jika ada lelaki yang nak memperisterikan dia, apakah ciri-ciri lelaki yang sesuai diterima? Perasaan takut nanti dia hanya sayang mak tapi tak sayang anak tiri. Macam mana nak buang perasaan tu Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan perempuan yang saya kasih, saya muliakan, itulah seperti yang saya katakan, pertama kita tengok dia adalah orang yang mengucapkan kalimah syahadah, iaitu Islam lah, kan? Dia taat pada perintah Allah, dia jauhi larangan, dan itulah takwa, kan, yang kita sebagai seorang lelaki tu diingatkan saban hari. Dan letakkanlah kepercayaan itu, kan? Selagi mana dia ikut, maka letak, dan dia ikut sunnah Rasulullah SAW sebanyak mana yang dia boleh. Janganlah kita mengharapkan pasangan kita ni sempurna keseluruhan sunnah Nabi SAW untuk dilakukan. Maksud saya, dia punya effort, kan? Dan dia bersedia mengikut proses dakwah dan tarbiyah. Dia bukan sekadar orang yang hanya menegur, tapi dia bersedia untuk ditegur dan selalu berbuat kebajikan, kan? Amal walaupun nampak ataupun tak nampak. Dan carilah ilmu, antara belajar hukum hakam tentang munakahat, perkahwinan, dan tentang kerisauan dia mengutamakan anak ataupun mengutamakan ibu melupakan anak. Itu kerisauan yang belum ada bukti lagi, kan? Justru masih ada peluang, kan? Bertanyakan kepada orang-orang yang dikenali, kan? Ingat tak adab-adab kita dalam merisik? Itulah kita punya budaya kita sebagai orang Melayu ni, Masya Allah, kan? Indah, kan? Kenapa berbaju Melayu, kenapa ada 5 butang, kenapa pakai tanjak masuk tanjak, kenapa samping tu ke bawah melebihi lutut. Subhanallah, itu budaya kita yang patut kita belajar dan kekalkan. Jadi maksud saya, kadang-kadang dengan persepsi akan mendatangkan rasa kerisauan, yang tak sepatutnya ada dalam kehidupan. Dan justru tadi yang saya sebutkan tu, dah cukup ciri-ciri tu, maka teruskan. Yang akan datang kan, macam saya katakan tadi, ada masih ada peluang proses bertanya, lihat macam mana sikap, sifat dia yang saya sebutkan tadi tu, terdapat perkara tadi, maka ada peluang lagi, dan untuk membuat keputusan, dan dia buat keputusan. Dan kenapa, tanya juga pada diri, kenapa nak menerima, dan kenapa juga kalau contoh nak menolak. Jadi semua itu adalah satu proses yang boleh dilakukan untuk melihat kekuatan, kelemahan, dan jangan cari kesempurnaan pada pasangan, sebab kita takkan berjumpa pun sampai bila-bila pun tak akan jumpa. Dan pasti je ada kesalahan. Sebab je saya selalu kata macam ni, pagi tadi sebelum pergi kerja, keluar ke rumah, pasti kita dah cuci muka kita ni bersih-bersih, kan? Pori-pori pori-pori halus tu kita dah mungkin dah picit keluarkan sebagainya. Tapi kenapa dalam proses satu hari ni kita tetap nak melihat kepada cermin, sedangkan kita tahu takkan kita keluar kalau kita tak pastikan wajah penampilan kita ni elok, kemas. Tak lain tak bukan sebab kita nak pastikan lagi bahawa kita tak ada lagi kecelaan pada wajah atau pakaian. Begitu juga dengan pasangan.
tak mungkin ada kesempurnaan. Kalau kita mencari-cari kesilapan-kesalahan, pasti kita akan temukan. Justru Masya Allah, terima siapa dan seadanya pun dia. Dia sebenarnya bila berkahwin dengan orang yang maafkan saya, duda ataupun janda dan sebagainya, itu proses, kisah. Dan kenapa tak melihat kepada orang yang berjaya melalui proses-proses tersebut? Kenapa mesti menumpukan kepada kegagalan orang-orang lain? Sebab masing-masing ni dia ada dia punya bahagian-bahagian dia, tuan-tuan puan. Janganlah kita pula sebagai orang yang melihat, menonton, memberi nasihat yang salah. Janganlah kahwin dengan orang yang dah ada orang tu macam kan? tu Kesilapan. Wallahualam. Terima kasih Haji untuk respon itu. Saya nak raikan soalan selanjutnya. Sahabat kita bertanya, dah 30 tahun umurnya sampai sekarang tak kahwin lagi. Saya kerja biasa-biasa je, simpanan duit pun tak banyak. Teringin nak kahwin tapi tak ada perempuan yang nak kat saya sebab fizikal saya huduh katanya dan tak banyak duit. Apa yang harus saya lakukan? Kadang-kadang saya rasa stres, keluarga, saudara mara dan orang sekeliling asyik perli je. Kalau kata saya tak lakulah, anak teruna tua lah. Kadang-kadang saya rasa rendah diri. Saya pun rasa nak bunuh diri. Sahabat kita bertanya. Silakan Haji. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dua perkara lah, tuan-tuan puan. Lihat duhan sahabat kita ni sampai ke tahap itu, ada suicidal ideation. Cuma pada sahabat kita, saya mohon sangat-sangat segeralah bertemu dengan pegawai psikologi, kaunselor berdaftar kat luar sana, untuk berkongsi luahan ini. Daripada insya-Allah saya yakin akan adalah jalan. Dan jangan lupa takarub ke Allah, mohonlah jalan-jalan dia. Dan yang kedua tadi, subhanallah, kenapa kita nak buat body shaming pada orang, kan? Pada apa tadi, kalau kita ahli keluarga, itulah sebenarnya kekuatan yang ada pada kita semua je, ya. Jadi janganlah mengatakan itu tak kena, ini tak kena, rupa, kan, harta. Body shaming jenayah je. Ya, betul. Kan kita boleh dikenakan tindakan. Betul. Apatah lagi kalau ada sampai suicide ideation ni, kan. Betapa teruknya perasaan orang yang dikatakan begitu. Itu gambaran yang tuan ataupun saudara ataupun saudari kongsikan. Dan kita semua dekat luar sana sebenarnya ambillah perhatian, kan. Ini kesedaran sebenarnya, awareness yang patut kita beri kepada orang lain. Jangan sekali-kali meremehkan rupa paras orang lain. Letak duduk kita ni, ya Allah sallallahu Muhammad, tak ada apa-apa pun, ya, nilai-nilai kita. Kenapa nak membeza-bezakan dari sudut harta benda, rupa yang mana takkan kekal pun. Kan, kalau kita adil pada diri sendiri, kalaulah boleh dikira kedutan yang ada pada wajah kita ni pun makin berkedut. Maksudnya kita bukan selama-lamanya cantik, kan? Dan Tuhan tak menilai pun dari sudut rupa paras kita, kan? Jadi dan berkaitan yang ketiga tadi, tiada yang minat. Pada saya bukan tiada, tapi mungkin mereka belum sesuai atau layak untuk kebaikan jiwa dan hati tuan ataupun sedari, kan. Jadi Allah tangguhkan dahulu, dan saya percaya dan yakin sebab apa saja yang Allah bagi ni, tuan-tuan puan, biarlah orang nak kata macam mana pun, Allah tahu kesesuaian kita. Kenapa Allah tangguhkan itu, tangguhkan ini, beri itu. Dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Memang kita akan sentiasa tak akan puas hati dengan diri kita sendiri. Dan kita tak akan pernah menang pun dengan orang lain, kan. Kasut kita saiz kita lah je, Allah SWT Muhammad. Betul, kan? Jadi kita tak akan pernah menang pun. Hari ni mungkin kita rasa kita lebih, tapi esok kita akan jumpa lagi orang yang kita rasa lebih daripada kita. Sebab apa kita rasa? Sebab kita memilih untuk rasa, ya. Jadi keinginan tu bagus. Tu pun tadi saya sebutkan tadi, apa yang contoh nak memerangi syahwat tadi macam mana, kan? Macam puasa tadi, kan, doa, usaha. Dan tadi awal tadi yang saya selalu nak tekankan, segera cari seseorang profesional untuk berkongsi, kan. Dan tuan-puan, ini untuk semualah. Mula pada saat ini kita jagalah perkataan kita. Janganlah kita kata perkataan yang boleh menyakitkan hati orang lain. Sebelum cakap tu fikir, ya. Sebelum tulis tu fikir. Jangan dah buat nanti kita menyesal. Sebab bila satu tindakan tu dia buat atas sebab kita sebagai punca, sesal kemudian dah tak ada guna, tuan-puan. Jadi buat saudara kita, sahabat kita yang bertanya tadi, Masya Allah, sabar, solat, cari bantuan, ya. Dan percayalah, Allah, kasih sayang Allah ni luas, sangat luas.
mungkin manusia yang ada yang belum sesuai lagi untuk tuan pun dengan kebaikan hati dan budi yang ada. Dan kita sama-sama doakan insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya terima kasih Haji untuk respon sahabat kita ni. Dan saya nak raikan teruslah soalan ni. Saya kira soalan yang terakhir. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan, saya nak mohon maaf banyaklah. Sebab ada beberapa lagi soalan yang tak sempat kita raikan banyak soalan. Cakap tentang jodoh memang panjang je perjalanan cerita tentang jodoh ini. InsyaAllah nantilah kalau ada kesempatan September ini kita akan bawa sekali lagi lah tajuk ni untuk siri kedua ke mungkin. Tapi sebelum tu nak raikan soalan pendengar kita yang terakhir malam ini. Bagaimana kalau jodoh yang kita dah nikahi tidak seperti yang kita harapkan? Bagaimana untuk bersabar dan tabah jika si isteri yang jadi nakhoda rumah tangga? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-puan, kalau kita pilih untuk menyesali, kan, dan ramai orang menyesali dengan apa yang dipilih, dan tanpa kita sedar ada masa-masa yang pernah kita lalui itu, kenapa tak buat sebelum itu, kan? Tapi tadilah macam saya katakan tadi pada awal, mungkin kita bina kebahagiaan tu daripada kesedihan, dan kita lalui kebahagiaan tapi diselang-seling dengan kesedihan. Dan tanyakan juga pada diri, kita masih ada ruang kan untuk memperbaiki. Manusia ni tuan-puan dia makhluk yang sentiasa berubah. Ada hati, konsisten. Kita sendiri pun ada waktu-waktunya pun kita terdetik untuk melakukan satu-satu perkara tu sebab kita tahu itu baik untuk kita. Itu jugalah. Dan mungkin ketika ini saudara ataupun saudari, nakhoda yang memimpin itu buat masa ini adalah untuk kebaikan kita. Pertama, accept, terima dulu. Tapi kedua, buatlah satu penjajaran, lihat dan nilai di mana yang boleh tuan-puan masuk secara berhikmah atas nama nasihat, dan juga untuk memberi kesedaran bahawa apa yang dilakukan itu perlukan satu perkara yang perlu disokong. Adakah itu selayaknya bagi seorang nakhoda itu adalah seorang wanita, kan? Tapi mungkin juga atas keadaan tak disedari itu adalah satu kesalahan mungkin, kan? Dan mungkin juga atas kita punya kurang faham dalam satu perkara. Dan mungkin juga perlu bertanya secara berdepan dan bersemuka, kan? Kenapa nakhoda ini bukan saya yang memimpinnya, kan? Dan adakah perbincangan dari hati ke hati, kenapa tidak saya yang memimpin, kenapa perlu awak yang mentadbir, kan? Jadi saya harap adakan komunikasi dahulu, kan, daripada hati. Carilah ruang, kan, dan peluang. Sebab ramai yang rasa rugi selepas melakukan tindakan yang silap pada awalnya. Jadi bertanya daripada hati ke hati. Sebab orang yang kita ada tu adalah orang yang kita kenali, yang kita saya yakin dah kita tahu hati budi, dan kalau sukar dan susah maka carilah orang tengah, orang tengah yang boleh percayai. Itu lebih penting. Dan saya mohon sangat-sangat jangan ada rasa menyesal atas apa yang berlaku, tapi kita baiki kapal itu, baiki negara bernama keluarga itu, sebab masing-masing memerlukan. Dan jangan putus asa lah daripada apa yang saya sebutkan tadi. Allah dia datang ke sesuatu tu sesuai dengan keadaan kita. Dan kadang-kadang bila jiwa kita kena besar lah, jangan ada rasa terganggu, kan, dengan ego perlu ada sebagai seorang suami. Isteri pun kena ada ego juga. Tapi pernah tak kita tanya kalau kita sedang bersabar dengan isteri, takkah kita tanya isteri, awak ada tak? Takkan kita tanya awak, kan? Yang awak ada tak tengah sabar dengan abang, kan? Jadi saya mohon sangat-sangat tuan-tuan puan dekat luar sana, berkomunikasilah, kan, dengan cara yang sangat berhikmah. Pasal nak kalau kita marah tu debaran kita tu, kan? Tapi kita layan, dah berlaku pertengkaran, tapi lepas tu sesal. Kenapa buat macam tu? Kenapa cakap macam tu? Kenapa cakap macam tu? Jadi saya mohon hikmah, sabar, tenang dahulu, dan
saya selalu pegang sabar dan solat. Nak bersemuka pun kena ada. Sebab bukan kita yang pegang hati, kan Allah yang pegang. Allahu a'lam Haji. Terima kasih Haji untuk respon itu. Saya kira mengakhiri pertemuan kita untuk Dari Hati minggu ini. Bicara kita tentang jodoh dimahukan atau melengkapkan. Saya mohon maaf sekali lagi kepada semua sahabat-sahabat yang hantarkan kiriman dengan kita yang tak sempat kita raikan. Seperti yang Haji sebutkan awal tadi, jodoh ini rahsia Tuhan. Harapan kita agar kita ada peranan untuk berusaha ke arah jodoh yang baik. Kita doakan kebaikan-kebaikan yang kita dapat daripada jodoh-jodoh yang Allah dah tentukan dalam hidup kita. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pula mengambil peranan dan tanggungjawab tugas Tuhan pula untuk kita pula meletakkan jodoh ini sekian dan urusan ataupun ukuran kepada kebahagiaan itu dengan berjodoh begini. Apapun harapan kita agar siapa pun yang dah bertemu jodohnya, kita doakan semoga berkekalan hingga ke syurga. Yang belum bertemu lagi, kita doakan juga semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang baik, insya-Allah, untuk membimbing kita bersama-sama ke syurga. Sekali lagi terima kasih banyak Haji untuk respon kita pada minggu ini. Insya-Allah kita jumpa September. Saya mohon sangat Haji jangan tukar tajuk lain. Sebabnya respon sahabat kita ni sangat positif malam ni untuk soalan-soalan yang saya kira inilah peranan dan tanggungjawab kita bersama lah. Semua orang ada peranan untuk membantu sahabat-sahabat kita. Mungkin saat ini masa ujian Allah timpakan kepada sahabat kita, kita berperanan untuk bantu mereka. Apatah pula nanti mungkin ada ujian di pihak kita pun mengharapkan bantuan yang sama. InsyaAllah semoga Allah lorongkan juga bantuan-bantuan ini untuk sahabat-sahabat kita, dipermudahkan segala urusan dan juga ujian diringankan. Amin insyaAllah. Sekali terima kasih banyak Haji. Jumpa lagi insyaAllah September nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama-sama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dari Hati kembali semula minggu depan, hari dan waktu yang sama, jam 9 malam setiap Jumaat. Minggu depan dah masuk September. Nanti kita bicarakan tentang tajuk apa pula akan kita bersama, mungkin bersama dengan Yang Ma'arif dan juga Yang Bahagia Prof. Datuk Nur Aziah. Nantikan temu bual saya dalam segmen Dari Hati. Dengarkan Halim Ahmad, ini dia kekasih mengakhiri Dari Hati kita minggu ini.